Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah para pelajar, saya nak bincangkan latihan telah saya berikan dalam buku modul matematik halaman 4. Tapi sebelum tu saya nak terangkan sedikit tentang hukum operasi aritmetik. Yang ini awak boleh rujuk kepada buku teks anda iaitu pada muka surat 11. Hukum operasi aritmetik ada 4. Yang pertama, kalau awak lihat dalam buku teks, yang pertama bagi semua nilai A dan B, di mana dia akan mematuhi hukum kalis tukar tertib. Ini yang pertama. Manakala yang kedua, hukum kalis sekutuan. Nanti saya akan terangkan satu persatu. Dan yang ketiga adalah hukum kalis agihan. Manakala yang keempat adalah hukum identiti. Jadi saya akan terangkan satu persatu apa hukum ini. Baik, kita lihat pada hukum yang pertama iaitu hukum kalis tukar tertib. Jadi maksudnya kalau perkataan tukar tertib maksudnya dia tukar kedudukan. Di mana A tambah B adalah sama dengan B tambah A. Dia tukar kedudukan A dan juga B. Sama juga operasi darab, A darab B sama dengan B darab A. Contoh, 1 tambah 2 sama dengan 2 tambah 1. 1 tambah 2 adalah 3 kan? Sama dengan juga 2 tambah 1 iaitu 3. Jadi kalau kita buat pendaraban 1 darab 2 sama juga dengan 2 darab 1. Bermaksud 1 darab 2 adalah 2. 2 darab 1 pun 2. Jadi nilainya sama. Jadi maksudnya 1 ni adalah A, 2 ni adalah B. Jadi kalau kita tukar kedudukan, kita panggil sebagai hukum kalis tukar tertib. Ini yang pertama. Seterusnya kita pergi kepada hukum yang kedua iaitu hukum kalis sekutuan. Maksudnya sekutuan. Baik, kalau kita lihat di sini, A tambah B dalam kurungan tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Maksudnya kurungan itu dia tukar. Manakala A darab B dalam kurungan darab C sama dengan A darab dalam kurungan B darab C. Maksudnya dia tukar kurungan dekat sini. Contoh. 1 tambah 2 dalam kurungan tambah 3. Jadi saya anggap 1 ni adalah A, yang ini adalah B, yang ini adalah C. Sama juga di mana kurungan itu kita letak dekat belakang pula iaitu 2 tambah 3. Jadi kita tengok nilainya sama ke tidak. 1 tambah 2 awak akan dapat 3 tambah 3 jadi nilainya adalah 6. Sama juga dengan sebelah. 1 tambah 2 tambah 3 adalah 5. Tambah 1 jadi 6. Jadi nilainya adalah sama. Ini adalah hukum kalis sekutuan. Kalau awak lihat di sini pelajar, untuk hukum kalis sekutuan dia punya operasinya adalah sama. Semuanya adalah sama. Jadi operasinya adalah sama, tambah. Melibatkan banyak nombor lah berbanding dengan hukum kalis tukar tertib. Tukar tertib ni maksudnya kita tukar kedudukan kan. Baik, cuba kita buat darab. 1 darab 2 darab 3. Nilainya adalah 1 darab 2, 2. Darab dengan 3 awak akan dapat berapa kat sini? Awak akan dapat 6. Adakah sama kalau kita tukar dia punya kurungan? 1 darab dalam kurungan 2 darab 3. Adakah nilainya 6 juga? Kita lihat. 1 darab 2 darab 3 adalah 6. Jadi nilainya adalah sama. 6 juga. Jadi ini adalah hukum kalis sekutuan. Baik. Kita pergi kepada hukum yang ketiga. Iaitu hukum kalis agihan. Hukum kalis agihan ni melibatkan dua operasi. Sama ada operasi darab dengan tambah atau operasi darab dengan tolak. Berbanding dengan sekutuan tadi, sekutuan dia melibatkan operasi yang sama. Kalau tambah, tambah. Kalau darab, darab. Baik, kita lihat kepada hukum kalis agihan ini. Di mana, contohnya, A darab B bermaksud dekat sini adalah A darab kurungan B tambah C adalah A darab B tambah A darab C. A darab dalam kurungan B tambah C sama dengan A darab B. Iaitu kita gugurkan dia punya
kurungan di sini. Jadi A darab dengan B. Okey. Kemudian operasi tambah. Kita tambah dekat sini. Kemudian A darab pula dengan C. Jadi itu yang kita dapat, A darab C. Macam tu. Maksudnya kita kembangkan dia pelajar. Okey, kita buang kurungan, kita kembangkan dia. Okey, sama juga dengan A darab B tolak C. Sama dengan, okey, A kita darab dengan B. Okey, A kita darab dengan B. Operasi dekat sini adalah operasi tolak. Kemudian kita tolak dia. Tolak. Okey, kemudian A darab dengan C pula. Jadi A darab dengan C. Yang ini kita panggil sebagai hukum kalis agihan. Dia melibatkan dua operasi lah, darab dengan tambah. Contoh yang ini darab dengan tambah ataupun darab dengan tolak. Okey. Okey, contohnya kalau kita boleh buat contoh dekat sini. Okey, 1 darab 2 tambah 3. Okey, adakah dia sama dengan 1 darab 2 tambah 1 darab 3. Di mana satunya adalah A, yang ini adalah B, yang ini adalah C. Okey. Jadi sama tak? 1 darab 2 tambah 3 adalah 5 kan? 5 darab 1 adalah 5 nilainya. Okey. Di sebelah kanan sama tak? 1 darab 2 adalah 2. Okey. Kemudian 1 darab 3 adalah 3. Jadi kita tambahkan dia. Kita tambahkan akan dapat 5 juga. Okey, jadi sama nilainya dekat sini. Sama nilainya sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey, cuba kita buat tolak. Okey, kita buat tolak pula pelajar. Okey, di mana 1 darab 2 tolak 3. Adakah sama dengan 1 darab 2 tolak 1 darab 3? Okey. 1 darab 2 tolak 3. Yang ini awak akan dapat 2 tolak 3, awak akan dapat negatif 1. Jadi 1 darab negatif 1, awak akan dapat negatif 1. Okey, adakah sama dengan sebelah kanan? 1 darab 2, selesaikan dahulu darab ni. 2. 1 darab 3. 3. Okey, operasi tengah dia tolak. Jadi 2 tolak 3, awak akan dapat negatif 1 juga. Okey, jadi kiri dan kanan adalah sama. Jadi ini adalah hukum kalis agihan. Biasanya dia melibatkan dua operasi. Okey. Baik, selesai untuk hukum kalis agihan. Okey, baik, kita pergi kepada hukum identiti. Okey, saya padam sebentar. Hukum identiti ini dia lebih mudah sebenarnya. Lebih mudah sebenarnya. Okey, di mana A tambah kosong adalah A. Contoh A tu adalah 1 tambah kosong. Memang 1 lah. Betul tak? A darab kosong. Apa-apa nombor kalau kita darab dengan kosong memang kita akan dapat sifar. Maafkan saya, sifar. Apa-apa nombor kita darab dengan sifar tetap akan dapat sifar. Okey, A darab 1 akan dapat A. Betul lah. 1 kita darab dengan 1 akan dapat nilai tersebut. Okey. Baik. A tambah negatif A sama dengan sifar. Okey. 1 tambah negatif 1 sama dengan sifar. Okay, awak dah belajar sebelum ini apabila positif berjumpa negatif, dia akan jadi negatif. Okay, jadi 1 tolak 1 awak akan dapat sifar. Okay, baik. Seterusnya, A darab 1 per A akan dapat 1. Okay, maksudnya 1 darab 1 per 1 sama dengan 1. Betul lah. 1 darab 1 per 1 akan dapat 1. Di mana dekat sini kita akan buang. Kita akan potonglah atas, potong bawah sebab ada operasi darab kan. Jadi kita akan dapat nilai 1. Sama juga contoh kalau A ni 2. Contoh saya buat 2. Jadi 2 darab 1 per 2 tetap akan dapat 1. Sebab saya potong 2 di sini dan di sini. Jadi kita dapat nilai 1 juga. Okey. Jadi ini adalah hukum identiti. Jadi awak kena tahu hukum operasi aritmetik ada 4. Okey, baik. Berbalik kepada latihan yang saya berikan pada muka surat 4 modul matematik, okey, yang saya minta awak siapkan di sekolah pada muka surat 4. Okey, soalan nombor 1, nombor 5 dan juga nombor 6 saja. Jadi kita bincangkan soalan nombor 1, 5 dan 6. Okey, baik. Kita lihat dekat sini. Sebelum itu awak kena tahu tertib operasi bergabung. Yang ini ada dalam buku teks awak. Saya dah minta awak salin dalam buku teks awak iaitu pada muka surat
Muka surat berapa? Muka surat 10. Okey, rujuk buku teks dia dah cakap dah pada muka surat 10 buku teks awak. Okey, yang ini awak kena tahu. Okey, kita kena mula selesaikan kurungan dahulu. Kalau tak ada kurungan, kita akan selesaikan darab dan juga bahagi. Okey, mana-mana dahulu tapi mesti bermula daripada kiri ke kanan, kemudian baru tambah ataupun tolak. Mana-mana dahulu tapi mesti bermula daripada kiri ke kanan. Maksudnya kiri ke kanan Okey, baik, kalau kita lihat soalan ni, kita ada kurungan dekat sini tapi kurungan ini adalah kurungan untuk membezakan nombor negatif. Okey, jadi kita teruskan sahaja. Okey, kita lihat dekat sini. Yang pertama pelajar, seeloknya awak bulatkanlah operasi yang terlibat. Okey, kat sini ada operasi tambah dan juga bahagi. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita kena buat bahagi dahulu. Okey, kita kena buat bahagi dahulu. Jadi kita salin balik negatif 6 tambah 28 bahagi. Kita selesaikan yang ini dulu pelajar. Okey, kita selesaikan yang ini dahulu. Selesaikan operasi bahagi dahulu. Jadi, awak tekan je kalkulator awak. 28 bahagi negatif 4. Awak akan dapat berapa dekat sini? Okey, awak akan dapat. Hello. Okey, awak akan dapat berapa? 28 bahagi negatif 4. Awak akan dapat negatif 7. Jadi, buat kurungan sebab kita nak bezakan nombor negatif. Okey, jadi dekat sini tambah dan juga apabila tambah positif jumpa dengan negatif, awak akan dapat apa? Negatif. Jadi negatif 6 tolak 7. Dia akan jadi macam ni. Okey, apabila positif jumpa negatif, positif jumpa negatif akan jadi negatif. Okey, sama juga negatif jumpa positif akan jadi negatif. Ingat macam tu je. Okey, kalau dia sama operasi, dia mesti positif. Maksudnya kalau dia sama operasi, dia akan jadi positif. Kalau dia berbeza operasi, dia akan jadi negatif. Jadi dekat sini awak tekan kalkulator, awak akan dapat negatif 13. Okey, selesai. Okey, baik. Untuk soalan nombor 5, kita ada pecahan. Jadi kita selesaikan yang atas, kemudian perkan yang bawah. Okey, kita selesaikan satu-satu. Dekat sini, kita bulatkan operasi dahulu. Okey, jadi kita selesaikan yang atas. 12. Okey. Positif jumpa negatif akan jadi negatif. Betul? Okey, bawah. Negatif 17. Negatif jumpa negatif akan jadi positif. Jadi selesaikan. Tekan saja kalkulator. Yang ini tak ada darab, bahagi kan? Tak ada kan? Jadi kita terus je. 12 tolak 36. Awak akan dapat berapa? Negatif 24. Okey, per. Okey, selesaikan yang bawah. Negatif 17 tambah 25. Awak akan dapat 8. Okey, boleh kecilkan. Okey, tekan kalkulator. Negatif 24 per sama ada per awak dekat sini awak boleh jadikan sebagai bahagi. Okey, per awak tu yang ini jadikan sebagai bahagi. Okey, 8. Jadi awak akan dapat jawapan akhirlah negatif 3. Okey. Ataupun negatif 24 ni kalau awak tekan kalkulator boleh juga guna yang ada ABC tu. Okey, saya nak tunjukkan tak boleh tapi kalau dalam kelas saya boleh tunjukkan kan. Okey, baik. Jadi per ni awak tukarkan sebagai bahagi, awak akan dapat negatif 3. Okey. Okey, sama juga dengan soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6 kita selesaikan yang atas dahulu, kemudian kita selesaikan yang bawah. Okey, baik. Yang pertama kita bulatkan operasi dahulu. Okey, negatif 24 tambah 6 darab negatif 3. Okey, sebab dia ada operasi darab, jadi kita selesaikan operasi darab dahulu. Jadi negatif 24 tambah. Kita selesaikan 6 darab negatif 3. Jadi awak akan dapat berapa? Negatif 18. Okey. Selesaikan yang bawah. Okey, bawah ni ada kurungan. Jadi kena selesaikan yang kurungan dahulu. 2 tolak 5 awak akan dapat negatif 3. Okey. Sebab kita dah tahu tertib untuk selesaikan operasi kena selesaikan kurungan. Okey, jadi kurungan dekat sini melibatkan 2 nombor. Jadi selesaikan dahulu. Okey, baik. Barulah kita tekan kalkulator terus. Okey. Kalau nak buat satu persatu pun boleh. Di sini
Okey, positif jumpa negatif, kita akan jadi negatif. Okey, per negatif 18. Positif jumpa negatif akan jadi negatif. Okey, jadi jawapan akhir awak nanti, awak akan selesaikan negatif 24 tolak 18. Akan dapat negatif 42. Per dengan negatif 18 tolak 3, awak akan dapat negatif 21. Boleh kecilkan tak? Okey, kita cuba. Negatif 42 per tu jadikan bahagi negatif 21. Jadi awak akan dapat nilai akhirnya adalah 2. Okey, jadi selesai. Jadi maksudnya awak kena tahu tertib untuk operasi bergabung. Selesaikan kurungan dahulu. Biasanya kurungan ni dia melibatkan dua nombor. 2 tolak 3 macam tu. Kalau dia tulis dalam kurungan negatif 3, ini adalah nombor negatif. Jadi sebab dia nak bezakan operasi yang ada kat depan. Contoh ada operasi tambah kat depan. Jadi dia nak awak bezakan, okey, operasi. Sebab tu dia buat kurungan. Tapi kalau bermaksud tanda kurung ini, selesaikan yang biasanya melibatkan dua nombor. Okey? Okey, baik. Kita pergi kepada soalan B pula. Okey, soalan B. Selesaikan step berikut dengan pengiraan efisien tanpa gunakan kalkulator. Okey, tapi dia menggunakan hukum aritmetik tadi. Yang kita dah belajar tadi, hukum operasi asas aritmetik. Okey, saya cuma minta awak buat soalan nombor 1 dan juga soalan nombor 2. Okey, baik. Soalan nombor 1, kalau kita lihat, kita ada darab 3 dekat sini, darab 3 dan darab 3. Jadi darab 3 tu adalah sama. Jadi kita keluarkan. Okey, 3 tu berada di luar, darab. Jadi kita kurungkan nombor-nombor yang lain. Okey, kita nampak dekat sini kita ada 13, 12 dan 15. Okey, apa operasi tengah-tengah ni? Kalau kita lihat dekat sini, operasinya adalah tambah. Jadi kita buat tambah dekat sini. Okey, yang ini merupakan hukum kalis agihan. Sebab dia melibatkan dua operasi, iaitu darab dan juga tambah. Jadi ini adalah hukum kalis agihan. Okey, hukum kalis agihan. Okey, baik. Jadi kita selesaikan 3 darab, selesaikan yang dalam ni. Okey, 13 tambah 12 tambah 15. Dia awak akan dapat berapa? 13 tambah 15 tambah 12 tadi, awak akan dapat 40. Okey, jadi jawapan akhir adalah 120. Okey. Jadi 3 darab 40, awak akan dapat 120. Okey, jadi maksudnya tanpa menggunakan kalkulator, maksudnya kena ada jalan kerja. Jalan kerja kena tunjukkan. Bukan terus dapat jawab 120, salah. Okey. Okey, baik. Untuk nombor 2. Nombor 2 ini, kalau kita lihat susahnya sebab kita tak menggunakan kalkulator kan. 50 darab 461 darab 2. Okey, susah Jadi, apa kata kita tukar tempat dia? Okey, di mana 50 kita darab dahulu dengan 2. Kemudian barulah kita darab 461. Jadi, kita tukar kedudukan dekat sini. Jadi, apabila kita tukar kedudukan, dia adalah hukum kalis tukar tertib. Maksudnya kita tukar kedudukan 2 dengan 461 ni. Jadi dia lebih mudah. Di mana 50 darab 2 awak akan terus dapat 100. Darab dengan 461. Jadi tak perlu guna kalkulator. Awak akan dapat jawapan. Okey. Berapa? 46,100. Okey, sebab tak perlu guna kalkulator. Jadi kena guna hukum saja. Jadi kita tukarkan yang lebih mudah. Di mana 50 dia kalau darab 2 tu dapat 100 kan. Okey, kemudian darab dengan 461 awak akan dapat 46,100. Okey, selesai. Jadi pastikan awak tanda. Okey, semak jawapan. Kalau salah buat pembetulan dekat bahagian tepi. Okey. Awak punya buku tersebut. Okey, sekian. Terima kasih pelajar. Okey, kita jumpa lagi. Bye.